Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak didik semua. Harap semua sudah bersedia. Jom kita semak jawapan bagi Jom Quiz Sains tahun 6, tajuk Mikroorganisma. Ingat, yang paling penting, kamu kena jujur ya. Bahagian A ada 10 soalan, setiap satu soalan 1 markah. Bahagian B terdapat markah di tepi soalan. Dah bersedia untuk menyimak jawapan? Baiklah, mari kita mulakan. Good luck! Bahagian A. Jawapan bagi soalan 1, C. Yeast. Penicillium dan yeast adalah contoh fungi, Bacillus adalah contoh bakteria dan amoeba adalah contoh protozoa. Soalan 2, B. Kulat. Kulat boleh dilihat dengan mata kasar, manakala yeast, myoko dan penicillium hanya boleh dilihat menggunakan kanta pembesar dan mikroskop. Soalan 3, D. Protozoa hidup di habitat yang berair seperti kolam, tasik dan sungai. Soalan 4, B. Fotosintesis. Seperti yang kamu tahu, alga ialah hidupan seni yang mempunyai sifat tumbuhan. Soalan 5, A. Mikroorganisma bernafas. Mikroorganisma membebaskan gas karbon dioksida semasa bernafas. Soalan 6, D. Konjungtivitis. Konjungtivitis boleh berjangkit melalui sentuhan secara fizikal. Soalan 7, C. Bakteria di dalam mulut menukarkan gula dan kanji dalam makanan kepada asid. Asid boleh mereputkan gigi. Soalan 8, B. Bakteria. Bakteria digunakan untuk membuat keju dan yogurt. Tahukah kamu, Lactobacillus ialah bakteria baik yang digunakan untuk menghasilkan yogurt. Soalan 9, D. Yeast. Larutan yeast dan garam tidak berkembang atau tidak naik kerana yeast tidak dapat bertumbuh dan membiak. Garam bukan sumber makanan yeast seperti gula. Dan soalan 10, A. Memakai pelitup muka dan hidung. Kita juga boleh menutup mulut ketika bersin atau batuk. Sekarang, bahagian B. Jawapan bagi soalan 1. Mikroorganisma ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Dah semak jawapan? Soalan 2. Jenis-jenis mikroorganisma adalah fungi, protozoa, virus, bakteria dan alga. Soalan 3. Proses hidup mikroorganisma ada 3 kesemuanya, iaitu bernafas, bergerak dan bertumbuh. Ingat 3B. Bernafas, bergerak, bertumbuh. Soalan 4. Kesan buruk mikroorganisma adalah boleh menyebabkan penyakit berjangkit, pereputan gigi, makanan rosak dan keracunan makanan. Soalan 5. Kegunaan mikroorganisma adalah berguna dalam pembuatan makanan, penghasilan antibiotik dan vaksin, penguraian bahan organik dan penghasilan baja organik. Soalan 6. Ada banyak amalan harian untuk mencegah jangkitan penyakit berjangkit. Antaranya adalah mencuci tangan, menutup makanan, mandi menggunakan sabun atau antiseptik, menutup hidung dan mulut dan sebagainya. Soalan 7. Keadaan nasi selepas dibiarkan selama 5 hari di atas meja ialah nasi dipenuhi tumpukan gelap. Cara membuat pemerhatian, jika objek hanya ada satu, kita perhati dan ceritakan kembali apa yang dilihat menggunakan 5 deria. Jika terdapat 2 objek, maka kita perlu membuat perbandingan menggunakan parameter. Contohnya,
Pensel A lebih panjang berbanding pensel B? 7B adalah soalan inference. Jawapannya adalah nasi dipenuhi tumpukan gelap selepas 5 hari kerana mikroorganisma telah bertindak ke atas nasi. Membuat inference ialah kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Contohnya bagi penyiasatan berikut, pemerhatian pensel di dalam gelas kelihatan bengkok. Inference kerana berlaku proses pembiasan. Soalan 7C. Jawapannya adalah orang itu akan mengalami cirit-birit atau sakit perut atau muntah atau keracunan makanan. Meramal ialah kemahiran yang membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Dan jawapan bagi soalan yang terakhir, soalan 7D. Jawapannya adalah mikroorganisma boleh menyebabkan makanan menjadi rosak. Ini merupakan satu kesimpulan umum. Kesimpulan umum yang lain, contohnya pengaratan berlaku kerana kehadiran air dan udara. Selesai sudah, jawapan pun telah diketahui. Sekarang, kira jumlah markah kamu. Markah penuh adalah 30 markah. Jangan lupa hantarkan hasil kerja kamu beserta markah ke Google Classroom ya. Kita jumpa lagi di Jom Quiz yang akan datang. Terima kasih semua. Take care.